Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk video kali ini, saya akan tunjukkan masih lagi pada topik trigonometri untuk apply sine rule. Okay, apply sine rule. Okay, so apa itu sine rule? Okay, bila sine rule itu digunakan? Sine rule digunakan bila segitiga kita bukan lagi segitiga right angle. Okay, so dia mesti not right angle triangle di mana segitiga kita bukan lagi bersudut 90. Okay, so dia masih lagi segitiga tapi dia bukan lagi bersudut 90. Maksudnya sudut setiap ketiga-tiga sudut kita itu bukan lagi bersudut 90, dia boleh jadi apa-apa sahaja sudut, namun hasil tambah ketiga-tiga sudut tersebut adalah 180. Okey, berdasarkan gambar rajah yang telah diberi ini, huruf besar capital letter merujuk kepada sudut. Okey, capital letter merujuk kepada sudut dan small letter huruf kecil ini menunjukkan panjang sisi, length of the side. Okay, length of the side ABC. So perhatikan ABC ini di mana A besar mesti bertentangan dengan A kecil, B besar mesti bertentangan dengan B kecil dan C besar mesti bertentangan dengan C kecil. Itu adalah formula dia, susunan segitiga dia. Sebab bila kita dapat soalan segitiga, dia tak akan bagi kita lah A, B, C, D. Cuma kita kena merujuk kepada formula sine rule ini di mana setiap sudut itu bertentangan dengan length of side dia. Okay, so dia mesti bertentangan. Okay, apa itu formula sine rule? Okay, formula sine rule adalah A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per dengan sin C. Ataupun kita boleh terbalikkan sin A per A kecil sama dengan sin B per B kecil sama dengan sin C per C kecil. Okey, so maksudnya dekat sini kita tak perlu pun ketiga-tiganya. Maksudnya kita tak perlukan ketiga-tiga A, B dan C. Kita hanya perlukan sekurang-kurangnya lengkap satu di mana kita mesti ada salah satu pasangan. Contohnya A dan A, B dan B atau C dan C. Kita mesti ada satu pasangan yang lengkap untuk dapatkan pasangan-pasangan yang lain. Okay, so kita mesti dalam soalan, dia mesti ada satu pasangan yang lengkap baru kita boleh apply sine rule. Okay, di mana sine rule boleh digunakan bila kita ada dua angle dengan satu side. Side itu mesti adalah salah satu daripada angle yang diberi. Ataupun dua side dan tanpa angle. Dua side tanpa angle. Okay, tak apa. Kita tengok contoh. Okay. Contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. In triangle ABC, B besar sama dengan 21 degree. Maksudnya B ini merujuk kepada sudut sebab dia bagi 21 degree. C besar sama dengan 46 degree. So ini pun bermaksud sudut. AB sama dengan 9 cm. Solve this triangle. Okay, so macam mana kita nak selesaikan menggunakan sine rule? So kita lebih mudah kita buat dulu gambar rajah segitiga. Okay, so dekat sini dia kata B sama dengan 21 degree. So this is B. C 46 degree. So, kalau di sini B, di sini C, so kat sini adalah A. Di mana A, B sama dengan 9 cm. Okay, so kita sebenarnya dia bagi tahu kita AB sama dengan 9 cm merujuk kepada C kecil. Kenapa dia merujuk kepada C kecil? Sebab dia bertentangan dengan sudut C.
Okey, walaupun dia tak bagi tahu dalam soalan dia adalah C kecil, tapi panjang AB itu adalah bertentangan dengan sudut C. Jadi kita tahu kita ada satu pasangan yang lengkap iaitu C, di mana C kecil sama dengan 9 cm, C besar sama dengan 46 degree. Okay, so solve this triangle. Apa maksud solve this triangle? Maksudnya dia nak ke semua sisi, ke semua panjang sisi dan ke semua sudut A, B, C. Okay, perkara yang paling mudah kita nak cari adalah sudut A. Kenapa sudut A paling mudah? Sebab kita tahu sudut dalaman segitiga mestilah bersamaan dengan 180 degree. Jadi, kita boleh dapatkan sudut A di mana kita boleh tolakkan 180 tolak 21 degree tolak 46 degree. Okey, 21 tambah dengan 46 67. So 180 tolak 67 degree (113 degree). Okay, so kita dapat sudut A adalah 113 degree. So sekarang kita nak cari sisi BC dan sisi AC. Okay, so kita cari sudut sisi AC terlebih dahulu. Macam mana nak cari sisi AC? AC adalah bertentangan dengan AC. AC ni AC adalah bertentangan dengan sudut B. So dia adalah per dengan sin B. Sama dengan, okay, reference kita ambil pasangan yang lengkap iaitu C. Di mana panjang sisinya adalah 9, sudutnya adalah sin 46 degree. Okay, so sin B, B kita adalah 21 degree. Okay. Macam mana kita nak dapatkan panjang AC? So, AC sama dengan 9 per sin 46 degree darab dengan sin 21 degree. Tekan kalkulator. Sembilan per sin 46 darab sin 21. So, kita dapat panjang sisinya adalah 4.48. Dia menggunakan unit sentimeter. So, 4.48 sentimeter. So, kita dapat panjang AC. Next, kita nak dapatkan satu sahaja lagi iaitu sisi BC. Okay, so sisi BC. Mana sisi BC? Sisi BC adalah di sini. Dan dia bertentangan dengan sudut A. Okay, so dia bertentangan dengan sudut A. Jadi BC per sin A sama dengan kita ambil sisi yang lengkap yang diberi dalam soalan iaitu 9 per sin 46. So A kita berapa tadi? Kita dah kira, kita dapat 113 degree. So BC sama dengan 9 per sin 46 degree darab sin 113 degree. So tekan kalkulator. 9 per sin 46 darab dengan sin 113. So kita dapat panjang sisinya adalah 11.52 cm.
So kita dah dapat enam perkara lah yang ada dalam segitiga ini, iaitu ketiga-tiga sudut dan ketiga-tiga panjang sisi. Okay, so kita pergi pada next example. Example yang kedua. Okay, so the diagram 1 shows a triangle ABC with D is on the line BC. Calculate the length of AB. So which one is AB? So AB duduk di sini. So AB duduk di situ. Jadi dekat mana dia bertentangan? Dia ada dua bertentangan, sama ada dia bertentangan dengan C ataupun dia bertentangan dengan D, sebab ada dua segitiga dekat situ. Okey, ada dua segitiga di mana segitiga ABC dan segitiga ABD. Jadi C kita tak ada sudut lagi, tapi kita ada sudut pada D. Jadi lebih baik kita rujuk kepada D. Okey, so kita boleh rujuk kepada pertentangan AB adalah D. Okey, so kita dah ada sudut bertentangan. Kemudian kita nak dapatkan reference. So reference kita mesti adalah pasangan yang lengkap. So kita tengok ada satu lagi sudut di sini, iaitu sudut B. Dia bertentangan dengan AD ataupun bertentangan dengan AC. Since kita merujuk kepada D, yang hijau tadi, AB kita merujuk kepada bertentangan dengan D. Jadi untuk kita dapatkan panjang ini, kita mesti merujuk kepada segitiga yang sama, iaitu kita merujuk kepada panjang AD. Okay, so kita tak boleh rujuk kepada panjang AC sebab kita tak ada sudut C. Kita ada sudut D. Okay, so kita perlu rujuk kepada panjang AD. Okay, so kita nak cari panjang AB. AB bertentangan dengan sudut D, di mana sudut D adalah 110 degree. Sama dengan rujukan kita adalah B dan AD. So, panjang AD adalah 5 per dengan sin 30 degree. Macam mana nak menggunakan formula ni? Make sure sekiranya kita menggunakan length di atas sudut di bawah, so sama dengan pun mesti menggunakan length di atas sudut di bawah. Kalau kita ambil sudut di atas, length di bawah, sama dengan pun mesti sudut di atas, length di bawah. Okey, jangan tertukar, jangan campur-campur lah, dia mesti sama. Okay, next. Apa yang kita kena buat adalah untuk dapatkan AB. So, kita pindahkan sin 110 degree ke sebelah kanan. Okay, so next, tekan calculator. So, kita dapat panjang sisi AB adalah 9.40. Dia pakai sentimeter. So, sentimeter. Okay. Selesai untuk dapatkan soalan A, iaitu length of AB. B, dia nak kita dapatkan sudut ACD. Apa maksud sudut ACD? Sudut ACD maksudnya sudut ACD. Jadi dia nak sudut ini. Sudut pada C. Okay. So kita tengok pada sudut AC. Sudut ACD ni, ini bermaksud sudut. Okay. Simbol itu adalah simbol sudut. So sudut kepada ACD. So ACD. So dia nak sudut ini. Okay. So maksudnya dia nak sudut pada C. Berapakah sudut pada C? Okay, sudut pada C. C bertentangan kepada dua benda. Iaitu sama ada pada panjang AD ataupun pada panjang AB. Okay, so ada dua. Sama ada dia merujuk kepada panjang AD atau boleh rujuk kepada panjang AB.
Okey. Itu sudut. Rujukan. Kita nak rujuk dekat mana? Okey, so kita nak rujuk dekat mana? Kalau kita rujuk pada AB, kita ada sudut dan kita ada sisi. Okey, lengkap. Maksudnya kita ada lengkap. Bila kita rujuk pada panjang AB, kita boleh menggunakan segitiga ABC di mana kita boleh gunakan sudut B bertentangan dengan panjang AC. Okey. Itu kalau pilihan kita adalah segitiga ABC. Kalau kita nak rujuk kepada segitiga ADC, so dekat sini, okey. So ADC, kita perlukan sudut ini, sudut pada D. Dan dia mesti bertentangan juga dengan panjang AC. So panjang AC adalah sama sajalah. Tadi pun dia merujuk kepada panjang AC. Bila sudut D pun dia merujuk kepada panjang AC. Cuma dia nak dapatkan sudut sudut pada C. Okey, tapi panjang AB tadi kita dah cari, kita dah dapat 9.4. Tapi saya tak sarankan kita menggunakan jawapan daripada tempat pertama, daripada kita kira daripada soalan pertama untuk kita jadikan sebagai rujukan untuk soalan kedua, kecuali kita tak ada pilihan. Kenapa? Sebab sekiranya soalan A ini kita salah kira, so dia akan membawa kepada soalan B juga salah kira. Sebab length yang kita ambil itu salah. Jadi sekiranya lebih baik kita ambil yang memang dekat dalam soalan dia dah berikan jawapan, dia berikan kita nilai yang tepat. Okey, so dalam soalan nilai dia lebih tepat berbanding dengan yang kita cari. Okey, so maksudnya dekat sini kita boleh cari sudut C menggunakan segitiga ACD, di mana kita dapatkan nak dapatkan sudut C ni merujuk kepada panjang AD, di mana sudut ini adalah 180 tolak 110. So kita akan dapat sudut ni yang mana dia bertentangan dengan panjang AC. Okey, so kita dapatkan sudut ADC terlebih dahulu, 180 tolak 110. So kita dapat 70 degree. So sudut ini adalah 70 degree. Okey, so sudut panjang bertentangan dia adalah 7 cm. Jadi kita nak dapatkan sudut C. So sudut C, kita nak dapatkan sudut, so kita letak sudut di atas. Sin C bahagi sin C bahagi dengan bertentangan dengan panjang dia adalah 5 cm sama dengan sin 70 bahagi dengan 7 cm. So sin C sama dengan sin 70 per 7 darab 5. So kita dapat sin C bersamaan dengan 0.6712. Okay, so C sama dengan inverse sin 0.6712. 42.16 degree. Okay, so kita dapat sudut C adalah bersamaan dengan 42.16 degree. Okay, so kita dah dapat sudut pada C. Bermacam-macam jenis lagi bentuk soalan yang bagaimana kita nak apply sign rule. Tapi yang paling penting, bila kita nak apply sign rule, bila kita ada satu pasangan yang lengkap dan kita boleh cari apa-apa sahaja value yang lain.
bila kita dah ada satu pasangan yang lengkap. Apa itu pasangan yang lengkap? Dia mesti ada panjang bertentangan dengan sudut yang diberi. Kita mesti ada sudut dan kita mesti ada panjang side yang bertentangan dengan sudut tersebut. Okey? So, saya rasa itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap ia sangat membantu anda. So, itu saja. Terima kasih.